Kalau lusa ya hari apa ya? Hari Jumaat dia mula puasa kita ya. Hari Jumaat kita mula puasa. Jumaat, Sabtu, Ahad. Baik. Pelajaran yang ke-38 betul ya? Pelajaran yang ke-38. Berkata Nabi SAW, hai umatku, aku pesan akan kamu dengan 5 perkara. Baik, pesanan Nabi kepada kita 5 perkara. Banyakkan olehmu akan menyebut Allah daripada menyebut nama manusia. Sebut Allah, sebut Allah, sebut Allah pada sebut manusia. Apa maksud sebut Allah tak sebut manusia? Aku tak pernah sebut manusia. Aku tak pernah sebut namanya Cik Rahim, Cik Rahim, Cik Rahim, Cik Seman, Cik Seman. Tak pernah sebut. Tak sebut di mulut, sebut di hati. Keperluan kita saja tu bergantung dengan Cik Seman. Yang kita ni hari tersibuk-sibuk pasal nak besarkan Cik Ali. Semua tu kita menyebut dia dalam hati kita, dalam kegiatan kita. Dalam kita nak minta tolong, kita teringat dia, harap sama dia. Dalam kita nak membesarkan, kita harap lagi satu pulanya. Dalam kita takut nak berlindung, pulanya kita Allah, Allah, Allah. Dalam kita nak menggembirakan, nak membesarkan, nak menceriakan, nak menyambutkan, semuanya daripada manusia belaka. Kalau dengan untuk Allah pun mesti ada hubung kait dengan manusianya. Untuk Allah semata-mata ya, menyebut Allah daripada banyak menyebut manusia. Banyakkan oleh kamu akan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Menyebut akhirat, menyebut barzakh, menyebut mati, menyebut sakaratul maut, daripada menyebut dunia. Nak sihat, nak panjang umur, nak gembira, nak begitu, nak begini semua ya. Semua ingat akhirat lebih banyak lagi. Ingat mati, bermulanya tu dengan mati, kemudian berikutnya panjang ceritanya. Kena senantiasa ingat hari mahsyar. Oh, hari mahsyar nanti malu tau tuan-tuan sekalian. Nanti dipanggil orang. Kamu fulan panggil tampil. Allah kecutnya. Kalau dia banyak amal, banyak apa pun dah kecut, dah takut pada Allah Ta'ala. Sehinggalah dia tengok hisapnya tu clear. Apatah lagi kalau dia tidak ada amal. Apatah lagi kalau dah tak ada amal, sombong pula. Yang dahululah kita umpamanya lah, kita semua orang kita tengking di bawah kita. Semua orang kita suruh ikut apa kita punya, ni saya punya apa list, semua saya punya peraturan dalam syarikat ini ya. Semua tak boleh tak ikut ya. Begini, wah semua orang kita begitu. Kita bergelar toki besar. Orang tak panggil kita kecuali orang panggil kita orang kaya umpamanya ya. Yaumil akhir nanti dipanggil tak yang maha kaya, yang maha besar. Yang kita ni pernah ngaku diri kita besar, rasa diri kita besar, yang kita rasa diri kita kaya, kita akan menghadap dengan yang maha kaya, maha besar. Kat dunia sajalah. Kalau kita rasa diri kita besar, orang bilang, kalau tak ada lang, kata belalang aku lang. Apabila ada lang, sembunyilah belalang di balik lalang. Ya. Jadi kalau kita kat dunia, kita rasa kita yang besar. Kita rasa kita yang kuat. Kita rasa kita yang kita yang gagah. Kita rasa kita yang kaya. Yaumil akhir kita menghadap yang maha kaya. Ibarat kau bayangkan lang cakap sama belalang. Kau bilang kau pernah ngaku kau lang ya. Kau rasa kau boleh terbang tinggi kau punya terbang. Kau rasa kau boleh terkam segala haiwan. Kau begitu, kau begini. Engkau ya yang mengaku lang. Engkau ya, agak-agak apa macam mana belalang tu agaknya. Menggeletar tak agaknya belalang. Malu tak belalang. Tunduk belalang. Dan ketika itu, si belalang tu pun bukannya macam belalang sini. Kat sana dia kerepot punya belalang. Kerana hakikatnya, dia orang yang, dia insan yang kerdil, si belalang tu akan jadi lebih kecil lagi. Lebih kecil daripada kuman lagi. Orang-orang zahir, orang-orang sombong akan tampil yaumil akhir seperti semut-semut yang kecil. Allah, akibat tu ingat akhirat. Kalau kita rasa diri kita besar, kita rasa diri kita kaya, kita akan menghadap yang maha besar, maha kaya. Engkau ya, yang pernah sebut bahawasanya, cakap tadilah penjam dialog tadi. Lang tanya sama belalang, ini jangan bayangkan Allah Ta'ala sebagai lang ya. Kita bayangkan makhluk antara makhluk dengan makhluk saja ya. Lang tanya sama belalang, engkau ya yang mengaku kau sebagai lang ya. Berapa tinggi kau boleh terbang? Berapa banyak kau boleh cukup makanan? Engkau ya. Agak-agaknya belalang tu macam mana agaknya? Malu tak agak belalangnya? Takut tak belalangnya? Seram tak belalangnya? Kita akan menghadap Allah Ta'ala. Engkau ya yang rasa engkau boleh mengatasi aku. Engkau ya yang cuba nak
apa tindas hamba-hamba aku. Engkau ya, kau rasa kau pencukup bagi sekalian hamba-hambaku. Engkau ya, belum tanya kau buat apa lagi tahu. Kau punya kedudukan tu saja ditanya, kau dah tak boleh nak tercakap apa lagi. Kau punya kedudukan saja tu, kalau ingat akhirat selalu, tak akan timbul sifat sombong. Tak akan timbul sifat sombongnya, ya. Baik, banyak olehmu akan menyebut kejahatan daripada menyebut kebajikan. Berbuat kejahatan bukan suruh menyebut kebajikan. Ya, jangan. Kalau ingat kejahatan, jadi kita insaf, kita romongso, kita minta ampun, kita tawaduk pada Allah Ta'ala. Kalau ingat kebajikan, nak buat, ingat banyak kebajikan. Jangan buat ingat kejelekan, keburukan. Tapi ingat yang dah sudah buat, banyak ingat yang keburukan. Jangan ingat yang kebaikan. Itu yang Imam Syafi'i. Dia pandang, dia bilang orang-orang salih, dia bilang aku tengok orang-orang salih, aku suka tapi sayang aku belum di kalangan mereka. Aku tengok orang-orang jahat tapi aku masih di kalangan mereka. Yang dipandang tu jelek dia. Tak apalah jeleknya Imam Syafi'i. Jeleknya Imam Syafi'i. Itu ya, ada orang bilang ya, engkau nak ikut semua mazhab Syafi'i semata-mata. Imam Syafi'i bukan Nabi tau. Kalau disalah macam mana? Kan kita biasa dengarkan orang yang fahaman tak ikut mazhab, kau cakap itu yo gitu. Macam pintar-pintar gitu. Kamu nak ikut Imam Syafi'i 100%, kami ikut mazhab Syafi'i. Ada 4 imam lagi, kau nak tolak ke mana? Sekali Imam Syafi'i ada salah, macam mana? Amboi. Kita bilang, cuba kau tunjukkan mana salah. Kalau kau bilang ada salah, kau tunjukkanlah mana salah. Dia senang, aku tak ikut. Jangan salah, aku tak ikut. Boleh kau nak tunjukkan salah Imam Syafi'i? Empat imam ada khilaf, dia mereka saling hormat antara satu sama lain. Tiba-tiba siapa lantik kita menjadi qadi antara 4 imam. Ini punya Syafi'i betul, ini punya Maliki betul, ini punya Hambali betul. Kalau gitu ya bagus, pakai mazhab kau seorang. Kau sebab kau kiranya kau jadi qadi antara 4 imam ini. Imam Syafi'i mungkin salah. Baik, kita bilang baiklah, kita tahu dia tak maksum, dia bukan nabi. Baik, kalau kau bilang salah, mana salahnya? Cuba sebut bab wuduk ke, bab air ke, bab sembahyang ke. Dia memang manusia biasa, dia mesti buat salah, betul lah. Imam Syafi'i, kalau dia manusia biasa, dia memang tidak maksum, memang ada terbuat salah, dia pun sendiri mengaku aku orang jahat, dia sendiri mengaku dia orang jahat lagi. Tapi salah dia semua tu tak ada kena-mengena dengan bab syariat. Bab ini bukan syariat dia, syariat Allah. Allah yang pelihara. Allah beri dia faham dan dia begitu tentang syariat, dia tak ada silap. Kalau betul ada, kau tunjukkan mana? Bab sembahyang ke? Bab mandi ke? Bab apa ke? Kau tunjukkan yang mana? Setakat ini mereka sebut aja tapi tak ada sebutkan yang mana pun. Cuma mereka cuma bilang, ini lebih kuat, ini tak kuat. Itu pandangan kau. Pada kau tak kuat, sebetulnya tak kuat kau. Ini pendapat Syafi'i lagi kuat, ini pendapat Hanafi lagi kuat. Paling-paling banyak dia boleh bilang kuat tak kuat. Itu pun yang cakap orang yang tak kuat, mana boleh sebut kuat tak kuat. Kalau ada salah pun Imam Syafi'i terbuat silap, kita bilang terbuat silap pun bukan dari sudut syariat. Sebab syariat tu agama Allah. Dan dia berpandu semua dengan Quran dan hadis yang betul-betul, yang sahih-sahih belaka semua tu. Maka semua tentang syariat, tentang hukum tidak ada silap. Habis silap apa? Lainlah 1001 macam lain, macam kita macam-macam bahagian boleh. Entah bahagian siku dia sendiri ke, entah bahagian dagu dia ke, yang tak ada kena-mengena dengan dia punya pelajaran ilmu dia itu. Kalau engkau bilang betul dia ada silap, kau tunjukkan yang mana silapnya. Tak ada. Begitu ya. Jadi kita bilang, banyakkan menyebutkan jahat diri, jangan menyebutkan baik diri. Imam Syafi'i sendiri sebut, aku di kalangan orang jahat, tapi aku masih di kalangan, aku tak suka orang-orang jahat, tapi aku masih di kalangan orang-orang jahat. Kok begitu Imam Syafi'i ya? Banyakkan olehmu akan menyebut mati daripada menyebut hidup, ya. Baik, hidup mati lagi bagus, ingat mati lebih baik lagi. Semua dalam kehidupan adalah pasti kecuali kematian. Semua dalam kehidupan adalah mungkin kecuali mati, itu adalah pasti. Maka jaga, ingatkan mati. Bila-bila masa saja boleh datang, ya. Kalau hidup bagus, alhamdulillah. Nak Ramadan, kalau mati macam mana? Nasib baik dah ibadat dalam bulan Rejab. Nak bulan Rejab, kalau mati macam mana? Cuba nak kuatkan ibadat dalam Jamadil Akhir. Senantiasa, ya. Banyakkan olehmu akan menyebut aib dirimu daripada menyebut aib manusia. Kalau manusia ada aib sekalipun, kalau betul sekali aib dia pun, dia tanggung sendirilah. Tapi aib diri kita, kita yang menjawab kepada Allah Ta'ala. Baik pandang aib kita daripada pandang aib orang.
Dan lagi sabda Nabi SAW, lagi akan datang satu masa atas umatku, mengasihi mereka itu akan 5 perkara dan lupa mereka itu akan 5 perkara. Nabi kalau sebut akan datang pada umatku, mana zaman Nabi tidak ada zaman kemudian. Setiap kali Nabi sebut ini, kita tengok kita dah masuk dalam zamannya ke belum. Rasa-rasanya macam belum lah, macam jauh ya. Sebab zaman kita semuanya masih baik belaka. Betul? Allah, kalau Nabi sebut akan datang satu zaman, kita tengok kok semuanya dah nampak berdebar kita ya. Mereka kasih 5 perkara, mereka lupa 5 perkara. Yang pertama, mereka kasih akan hidup dan lupa mereka akan mati. Ingat hidup ya, tentang mati tak ingat. Yang banyak cari keruangan tanpa ingat kematian tu tak ingat mati. Yang kalau sakit segala-galanya seboleh-boleh nak obat sampai sembuh, itu pun tak nak mati. Bukan bilang tak boleh berobat, bukan bilang tak boleh cari harta. Tapi kalau sampai dia nak cuba nak membuat tak ingat mati, itu tak ingat matilah namanya, ya. Baik. Dan mengasihi mereka itu akan harta dan lupa mereka itu akan hisab. Allah. Berapa banyak harta ada, kita semua akan hisab tau. Walau banyak, walau sikit. Baik dapat sikit. Kalau dapat banyak, semua akan hisab. Ingat harta. Makin banyak, makin hisab tau. Contoh kau beli barang lah, pergi naik flight aja, boleh bawa berapa kilo. Kan ada hadnya kan. Kau beli barang banyak, kau jangan lupa kau punya had timbangan sekian. Dan kau lebih, kau kena bayar. Jangan lupa kau beli barang banyak, kau kena pikul sendiri. Kau jangan lupa kau beli barang banyak, nanti nak masuk immigration kena cek. Satu-satu kena cek. Yang bawa satu beg kecil saja, dia tengok beg baju, dia tak cek. Yang beli barang banyak ni, barang apa ni? Satu persatu dia cek. Kalau dia terjumpa satu barang salah, semuanya dia cek. Allah, tu ya. Jangan mereka ingat akan harta, lupa akan hisab. Ingat setiap apa yang kita ada, hisab. Apa yang kita nak beli semua, apa yang kita nak beli sekarang, apa yang kita nak miliki. Nak beli itu keluar duit. Miliki ya, kita nak miliki suatu benda, apa yang kita nak miliki semua tu, ingat. Sekarang setakat ni apa yang kita nak tambah, ingat dulu. Aku nak beli barang ini. Agak-agak kalau Tuhan tanya apa, aku nak jawab. Ini benda kenapa kau beli? Pasal apa? Perlu tutup cermin mata. Kenapa cermin mata? Kenapa? Pasal aku perlu nak baca. Agak-agak kalau kau boleh jawab, kau teruskan. Kalau kau tak boleh jawab, kau tak teruskan. Pakai baju, pakai butang. Tak maju Melayu. Kenapa kau pilih butang yang ini, tak butang yang ini? Apa sebab? Semua akan jawab. Pasal mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kalau kau rasa boleh jawab, teruskanlah. Kalau kau rasa tak boleh jawab, setakat perhiasan saja ya Allah, biar orang tengok aku ni macam koron-koron macam orang kaya ya Allah. Kau try lah. Kalau kau rasa jawapan kau tu ada, tu semua tu hisab. Apa yang kita nak beli, kita tengok apa kalau Tuhan hisab, aku boleh jawab ke tidak? Kalau Tuhan hisab, Tuhan tanya, aku boleh jawab ke tidak? Kemudian itu barang yang kita baru nak miliki. Barang kita dah miliki pun satu. Tengok balik rumah nanti, ada kerja tengok. Nanti bini tengok, kenapa bang awak ni semua saya tengok pelik aja. Laci awak tengok, lemari awak tengok. Tengok satu-satu. Tengok gerobok kita tengok. Wahai gerobok, kalau Tuhan tanya kenapa aku beli engkau, aku akan jawab. Kenapa aku jawab? Tengok. Apa dalam gerobok tu? Barang lama-lama 3 tahun pun tak pernah buka. Kadang-kadang gitu kan dia. Itu semua simpan laci, entah barang apa gitu. Apa gitu. Tengok. Tengok lemari kita, tengok baju kita. Kalau Tuhan tanya, kau jawab. Kalau Tuhan tanya, kau jawab, ya. Kalau rasa boleh jawab, boleh jawab. Tak boleh jawab, baik kau lepaskan sekarang. Kau lepaskan sekarang dan kau istighfarkan, minta ampun kepada Allah Taala. Suka akan harta, tapi lupa akan hisab. Yang ketiga, dan mengasihi mereka itu akan mahligai dan lupa mereka itu akan kubur. Mahligai itu apa? Rumah kita lah. Rumah kita tu dah kira mahligai ya. Untuk kalau orang macam kita, rumah kita tu dah mahligai. Betul tak? Kita banding dengan bapak kita, rumah siapa lebih cantik? Tak payah sebut siapa-siapa lah. Tak payah sebut orang lain lah. Orang-orang kaya, orang banyak harta, tak payah sebut. Kita dengan bapak kita punya zaman je. Rumah siapa lagi cantik? Zaman bapak kita kan rumah kampung aja. Zaman rumah kita dah bukan main punya moden sekali ya. Allah. Jadi kita ingatkan mahligai kita. Allah. Tetapi kita lupa akan kubur. Semuanya yang tinggal rumah kecil, rumah besar semua masuk kubur. Baik, semuanya ingat akan kubur ya. Kita tengok fikir-fikir ngeri tahu ya. Sekarang barang lagi mahal pada dulu ya. Kehidupan lagi susah daripada dulu sekarang ni lah. Barang mahal, nak kena cari duit banyak. Kita dengan bapak kita,
Kita yang generasi kita je lah ya. Rumah bapak kita kan rumah kampung. Yang ada sengit-sengit kan. Bertampal-tampal, zengnya pun. Rumah kita walau kat Singapura pun bukan duduk rumah besar. Rumah kedai, rumah lama juga. Lagi, rumah kampung sini lagi cantik. Binaan rumah kayu begitu. Rumah kita bina tahun berapa tahun dulu? 1840-an. Bukan 1940-an tahun, 1840-an punya rumah. Bayangkan kita duduk rumah tu dah dekat 100 tahun punya tu. Dekat temboknya tu kalau nak repair dalam boleh ada tikus. Dia boleh masuk dari dalam, dari bawah, dia naik ke dalam tembok. Kita tak tahu yang luar ke tembok kita cantik, dalamnya ada tikus. Dia boleh sampai boleh begitu. Dah 100 tahun dia boleh bersarang dekat dalam tembok rumah kita. Allah, rumah-rumah kita dulu. Kita bayangkan rumah kita dengan rumah bapak kita. Rumah kita jauh lebih cantik tau. Lebih hebat. Kalau rumah kampung pun dah di repair, dah diambil cantik. Tengok anak kita. Anak kita rumahnya jauh lebih cantik pada rumah kita. Rumahnya Sahalam, rumahnya KL. Wah, sergam, cantik. Allah, pintunya picit sendiri. Buka sendiri pagarnya semua. Allah, kita bilang. Sedangkan kita saja, sebetulnya kita lagi sempit pada bapak kita tau. Kurang mengaji banding dengan bapak kita, kurang baca berzanji banding dengan bapak kita, kurang wirid banding dengan bapak kita. Anak kurang ilmu kita dengan bapak kita. Kalau dia rajin ngadap kiai, ngadin baca kitab, dia tentu ilmu dia lagi banyak. Kita yang serba kekurangan kok dapat rumah indah gini. Anak kita lagi teruk tau. Anak kita lagi belajarnya college, belajarnya orang putih, negeri orang putih, belajar orang negeri, belajar apa semua. Dan dia punya ilmu agamanya sikit, tapi dia dapat dunianya jauh lebih banyak pada kita. Tak ngeri. Kita banding dengan bapak kita aja, kita dah rasa kemewahan kita lebih, keagamaan kita kurang. Anak kita lebih tau. Rumahnya lagi besar daripada rumah kita, lebih hebat daripada rumah kita. Lepas tu kalau dapat rumah anak besar-besar sangat, jangan banggakan sangat, kesiankan anak kita. Selalu ingat, kau ingat hisap ya, kau ingat hisap. Yang sederhana sudah, begitu ya. Orang dulu lain ya, anaknya pun duduk kampung bapak, dengan rumah anak, rumah bapak pun lebih kurang juga punya pisen ya. Sekarang kita dah nampak depan mata kita, generasinya tu sekejap berubah. Zaman mereka tu, Allah, zaman anak kita tu sekejap berubah. Dengan rumah kita jauh beza. Sekali-sekali balik hari raya pun tak kerasaan nak duduk rumah kita. Allah, begitu ya. Kita dengan banding rumah bapak kita pun dulu jauh beza. Begitu ya. Ingatkan mahligai, tak ingatkan kubur. Bapak kita rumahnya sederhana pun dah masuk kubur. Rumah kita hebat pun kita akan masuk kubur. Anak kita pun akan masuk kubur. Ingatkan anak kita selalu senantiasa ya. Ini semua ni kita belajar tau. Dan sayugianya kongsikan dengan anak-anak kita. Bila waktu mereka datang sekali-sekali, waktu nak buka puasa, tunggu, mari semua duduk, bapak baca kitab. Wah, bapak dah jadi ustaz. Bukan ustaz, baca saja. Baca saja. Ingat Ustaz Kazim selalu sebut, saya menyampaikan dakwah bukan kerana saya alim, tapi kerana saya Muslim. Betul cakap tu. Setiap Muslim kena ingatkan tentang Muslim yang lain ya. Jadi khususnya anak-anak kita lah. Duduk, bacakan. Mari bapak bacakan kamu semua. Bacakan saja. Bacakan biar anak kita timbul kesedaran. Mereka kasih mereka itu akan dunia dan lupa mereka itu akan akhirat, dan kasih mereka itu akan makhluk dan lupa mereka itu akan Khalik, iaitu penciptanya ya. Ingat makhluk tapi lupa Allah. Banyak ingat dunia, lupa akhirat. Dunia hanya sementara. Ingat, kita bukan untuk dunia, maka dunia bukan untuk kita. Kita untuk akhirat, maka akhiratlah untuk kita. Kita bukan untuk dunia, maka dunia bukan untuk kita. Kalau dapat, tak dapat, dia sudah. Ya. Ingatkan makhluk. Firman Allah Ta'ala ya, orang kalau berlindung kepada dengan selain pada Allah Ta'ala adalah mereka surah Al-Ankabut, cuba carilah ya. Ini ayatnya lebih kurang maknanya. Orang yang cari perlindungan selain pada Allah Ta'ala, setiap yang mereka pelindungkan diri dengan itu adalah tak ubah seperti Baitul Ankabut, rumah labah-labah. Awak jangan sembarang dengan saya. Pulan-pulan tu rapat dengan saya. Pulan awak jangan nak macam-macam dengan saya. Saya ada lawyer besar. Semua segala yang kau bergantung selain pada Allah Taala, semua tu Baitul Ankabut, rumah labah-labah. Rumah labah-labah kuat tak? Rumah labah-labah boleh protect kita tak? Rumah gergasi pun tak boleh protect kita lah. Ini pula rumah labah-labah. Jadi kalau kita tengok orang ya bergantung pada makhluk tu semua, kau jangan takut sangat.
Kalau kau tengok dia, kau cakap dengan dia, awak jangan sembarang-sembarang dengan saya bergantung dengan Rabbul Alamin, kau kena seram. Saya bergantung dengan Rabbul Alamin, saya minta apa-apa, saya minta tolong sama Rabbul Alamin, kau kena seram Rabbul Alamin. Kalau dia bilang, awak jangan sembarang, saya ni adalah orang kanan Fulan, saya adalah orang kiri Fulan. Kalau sebut Fulan saja, ya manusia. Kalau Fulannya tu, kau tengok, siapa yang awak bergantung, awak orang kanan siapa? Saya orang kanan Fulan. Dan Fulan itu pula yang bergantung kepada Allah. Kau pun kena takut. Tapi kalau Fulan itu yang kau nak bergantung kepada dia, Fulan tu pun bergantung kepada diri dia sendiri, kau pula nak bergantung kepada dia. Semua engkau dengan Fulan itu, semua itu adalah Baitul Ankabut. Maka tak perlulah kita nak cemaskan sangat. Kalau saya ada protection, kau jangan main-main, saya ni berprotection. Tengok, oh protection kau setakat rumah laba-laba, perlu seram tak kita? Betul. Kalau ingat makhluk, tak ingat Tuhan, segala makhluk tu yang kau bergantung dengan tu adalah Baitul Ankabut. Siapa faham hafal Al-Quran? Cuba tengok ayatnya. Siapa boleh tengok sekali Al-Quran, tengok ayatnya. Tengok apa? Surah Al-Ankabut dah. Tengok ayatnya. Apa yang mereka berlindung semua tu adalah dengan Baitul Ankabut, dengan ingat manusia. Apa-apa ingat manusia. Kalau kau nak kacau, cuba nak kacau orang sekali kita orang bilang, jaga-jaga tuan-tuan, jaga-jaga tuan, jangan sembarang saya buat ini jalan Allah, kerana Allah, saya berlindung dengan Allah, kau kena seram. Tapi kalau orang bilang, ini tak boleh, ini adalah Fulan punya, ini saya orang kanan Fulan, saya begini, kau jangan main-main dengan Fulan tu. Yalah, Fulan tu sandarannya siapa? Kalau Fulan tu sandarannya Allah pun aku takut juga, sebab kita yang salah. Sama dengan tu sama Allah, kau surrender, tak payah nak gaduh. Tapi kalau dia bilang dia bergantungnya pada Fulan, dan Fulannya pun bergantung pada dirinya sendiri, semua tu adalah Baitul Ankabut. Rumah labah-labah. Rumah labah-labah kena senggol sikit aja roboh. Maha suci Allah Ta'ala, maha kuat, maha kaya. Jadi siapa pun nak kacau kita, yang main-main saya ada ilmu, saya boleh buat ilmu, hambur pun Baitul Ankabut. Maka kita bergantung kepada Allah. Ada ayatnya Ustaz Amli. Apa ayatnya? Perumpamaan orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai perlindungan, sepertilah labah-labah yang ambil rumah dia sebagai perlindungan. Labah-labah tak apa, dia memang dia gitu, rumah dia gitu, cukuplah untuk dia. Tetapi kalau kita nak ambil perlindungan macam rumah labah-labah, boleh? Tak boleh. Baitul Ankabut. Baitul Ankabut. Rumah labah-labah. Jadi gantung pada Allah. Kalau kita pula, jangan sembarang, tuan jangan main-main tuan. Ini bukan saya punya undang-undang tau. Ini bukan saya yang peraturan Allah tau. Kau kena seram sikit. Ini jangan sembarang tuan, saya ini orang kanan Fulan tau. Iya ke? Kalau Fulan itu pun tak takwa kepada Allah Ta'ala, kau senyap-senyap. Gaduh pun jangan, cuma dalam hati kau rasa ayam lah. Sebab setakat apa? Baitul Ankabut. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung ya. Kalau dah perlindungannya Baitul Ankabut, dia tak nyata. Kerana apa? Terlindung dengan kabut. Nanti jangankan kata angin sepoi-sepoi aja dah boleh jatuh. Tak payah nak tunggu ribut. Yang tak ada apa benda, setakat nama saja yang disebut-sebut. Allah. Mana kau nak dapat dunia kalau kau akhirat kau tak nak rebut? Semuanya ambil Baitul Ankabut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.